pagi hari. Segala sentosa. Baik, senyum segar dalam apa khabar Malaysia. Salam Malaysia Madani buat anda semua. Dah bangun ke tu? Tengah bersarapan ke tu? Saya Nur Salihah Azmi hari ini ditemani. Saya Helena Pallavi. Apa khabar anda semua? Selamat pagi. Hari ini 9 Februari 2023 bersamaan dengan hari Khamis. Dan hari ini kami berdua nak kongsikan kepada anda beberapa kisah, terutamanya daripada portal bernama .com. Yang cukup menarik pagi ni kita dah cakap kisah tentang kerang dan siput apa ni? Siput kemudi. Siput kemudi. Dan saya tak pernah rasa siput kemudi ni, tapi berita nak kami kongsikan bersama dengan anda adalah di bulan Februari ini merupakan musim yang kebanyakan penduduk di Kuala Perlis mencari kerang dan juga siput kemudi ini. Dan kabarnya siput kemudi ini mudah didapati, tapi mereka kena keluar seawal 7 pagi, Helena. 7 pagi. 7 pagi okey lagi. 7 pagi okey. Dan orang kata usaha yang dijalani juga bersama-sama dengan keluarga, dan kabarnya menu yang cukup istimewa untuk masak siput kemudi dan juga kerang ini adalah bercili. Helena suka pedas ke tak? Suka. Tapi ialah susah nak dapat siput kemudi dekat KL ni kan? Betul. That's why musim ini kebanyakannya akan tiba pada bulan Februari. Jadi kebanyakannya semuanya akan keluar beramai-ramai seawal 7 pagi bersama dengan keluarga. Dan pastinya juga selain dijadikan menu keluarga, kedua-dua menu ini ataupun kerang dan juga siput kemudi ini dijual dengan harga RM6 sekilo dan RM8 sekilo. Tinjauan bernama mendapati ramai penduduk kampung sekitar Kuala Perlis turun ke pantai semenjak 7 pagi. Macam saya kata, nak mencari rezeki ni kena bangun seawal 7 pagi nak cari kerang dan siput kemudi ini. Dan ada juga yang turut berkongsi pengalaman seorang suri rumah, iaitu Bunga Bahari 70 berkata setiap kali musim air surut beliau akan ke tepi pantai bagi mendapatkan siput kemudi. Dan kita lihat di dalam gambar yang kami tunjukkan kepada anda, itu adalah juga hasil laut yang didapati. Dan saya kira itu pastinya gambar siput kemudi yang telah ditangkap. Bangun pagi seawal 7 pagi, dan di antaranya juga mereka akan menjual harganya dalam RM6 dan juga RM8 sekilo. Pastinya menu-menu ini adalah menu-menu yang istimewa. Dan bulan Februari bukan saja bulan yang selalu saya cakap bulan cinta, tetapi kali ini di Kuala Perlis ia datang dengan juga rezeki hasil laut yang ditangkap oleh penduduk kampung di Kuala Perlis itu sendiri. Dan diharapkan juga bilanya dijual, ia juga boleh dijadikan satu yang menjana pendapatan keluarga. Dan kita juga boleh rasa hasil laut yang mungkin tak ada pada bulan-bulan yang lain, mungkin didapati hanya pada bulan Februari sahaja. Itu dia cerita tentang menu dan Kuala Perlis. Dan ini pula menu Rahmah yang sekarang ini telah diwar-warkan. Ada juga di Perlis, di mana seorang doktor yang belajar di Rusia 15 tahun lepas, dia faham bagaimana sukarnya untuk mendapatkan makanan yang murah, halal dan sedap serta berkualiti, bergizi. Dengan itu, beliau telah memperkenalkan beberapa menu untuk dijual pada harga kurang daripada RM5. Dan antara ini adalah kisah tentang Dr. Ahmad Fazil Muhammad, 38 tahun, juga pemilik restoran Backwo, yang terpanggil untuk menyahut seruan kerajaan bagi meringankan beban golongan B40 dengan memperkenalkan 3 menu. Okey, menu dia semuanya sihat-sihat, cukup bergizi, ada karbohidrat, ada sayur, ada protein dan juga ada minuman yang diberikan secara percuma. Dan kalau kita tengok menu dia, ada nasi ayam cincang, nasi telur berlada dan nasi gulai ikan temenung. Ikan temenung ni ikan kembung lah kan. Dan percuma air sirap hanya serendah RM5. Dan ini antara pengalaman beliau. Beliau berkata ada satu hari ini ada bapa kepada 3 orang anak.
ada orang yang seorang lelaki berpakaian lusuh membawa 3 orang anak untuk menikmati menu ramah di restorannya. Itu antara orang kata detik-detik istimewa di mana doktor ini dapat berkongsi menu ramah yang bergizi, sihat dan sebagainya kepada orang di luar sana. Dan diharapkan ramai lagi peniaga di luar sana mengambil inisiatif ini untuk terus mengurangkan harga makanan, membekalkan makanan yang berkualiti tetapi masih lagi murah. Ya, dan sebagai tambahan cukup menarik juga ada satu akaun TikTok ini juga yang diberi nama Peanut Review yang mengatakan berkongsi tempat-tempat dan juga venue yang menjual menu rahmah. Saya kira ini adalah satu orang kata review yang cukup bermanfaat. Jadi bukan saja golongan B40 tetapi kepada kita yang ingin mencari tempat yang ada menu rahmah ini bolehlah tengok TikTok di sana sebab sekarang ni bangun pagi pun TikTok dan tidur pun TikTok ya. Okey, baik, seterusnya kita nak lagi review untuk berita perkembangan semasa di portalbernama.com berkenaan tentang Agong menyeru rakyat Malaysia membantu bangsa yang diuji musibah. Dan baru-baru ini kita tahu Pahang dilanda banjir. Jadi yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga menyeru kepada kita semua untuk membantu seluruh rakyat Malaysia yang sedang dilanda banjir. Dan beberapa PPS baginda juga sempat orang kata pembelawat dan memberikan bantuan kepada mangsa di antaranya keperluan harian dan juga keperluan solat. Dan pastinya kerajaan Malaysia begitu cakna untuk membantu seluruh mangsa-mangsa banjir yang terlibat di Pahang dan juga mungkin di negeri yang lain. Sultan Abdullah juga berdoa supaya bencana banjir segera pulih dan mengharapkan mereka yang terkesan bersabar menghadapi ujian tersebut. Dan baginda juga menyeru supaya doa kita bukan sahaja kepada mangsa banjir yang terlibat di Pahang, Johor dan Sabah yang berlaku baru-baru ini tetapi turut dipanjangkan kepada mangsa gempa bumi yang terlibat di Syria dan juga Turki. Dan kita tahu ya Herina, baru-baru ini kita juga digemparkan dengan bencana itu dan pastinya doa dan juga kita patut sentiasa di Malaysia ini kita tak ada lagi keadaan yang seperti gempa bumi itu tapi pastinya kita patut panjangkan doa dan supaya segala usaha-usaha penyelamatan dan juga kita juga menghantar misi Malaysia sendiri untuk membantu mangsa gempa bumi di Turki dan juga Syria ya. Betul, dan dikatakan juga Denti dan Frankie. Ingat tak Denti dan Frankie? Ya, saya nampak dalam media hari itu. Anjing-anjing K9 yang telah membantu menyelamatkan mangsa-mangsa di kejadian tanah runtuh di Batang Kali baru-baru ini. Mereka berdua, kedua-dua ekor anjing ini, Denti dan Frankie juga akan diterbangkan menaiki penerbangan komersial untuk sama-sama bersama dengan handler mereka dan juga membantu mereka untuk mencari pemangsa yang berada di bawah runtuhan di Turki dan juga di Syria kalau boleh. Baik, kita nak bersama dengan rakan setugas dan sebelum itu kita tengok juga ramalan cuaca. Jom. Salam hormat dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita bersama saya Diah Muhammad Jaiz dan kita mulakan dengan laporan berikut. 7 mangsa yang maut dalam nahas membabitkan sebuah van persiaran di kilometer 4.8 Jalan Genting Highlands disahkan sebagai pemandu van bersama 6 penumpang. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof menerusi kenyataan malam tadi berkata, mangsa yang terkorban ialah pemandu van Wong Chon Chet 49 tahun dan 6 penumpang iaitu Fung Ahlan 67, Limoy 67, Goh Siu Kim 61, Ang Meng Hong 62
Xiao Meitin 72 dan Chang Tem Kong 70 tahun. Van dipandu Chon Chiet membawa 13 penumpang iaitu 12 wanita dan seorang lelaki. Siasatan polis mendapati kemalangan berlaku kira-kira jam 1.15 minit tengah hari ketika bas persiaran berkenaan dalam perjalanan dari Genting Highlands untuk pulang ke Pulau Pinang. Setibanya di laluan berselekoh, pemandu van dipercayai gagal mengawal kenderaan lalu terbabas melanggar konkrit pembahagi jalan di sebelah kanan jalan. Pemandu van dan 5 penumpang wanita meninggal dunia di lokasi kejadian. 6 mayat dihantar ke Hospital Temerloh untuk bedah siasat, manakala 1 dibawa ke Hospital Kuala Lumpur atau HKL. 8 penumpang yang cedera dihantar ke HKL namun seorang mangsa lelaki iaitu Tem Kong meninggal dunia ketika menerima rawatan. Datuk Seri Ramli Muhammad berkata 2 mangsa dihantar ke Hospital Bentong sebelum dipindahkan ke Hospital Temerloh untuk rawatan lanjut. Beliau memohon saksi kejadian supaya tampil membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan atau APJ 1987. 2 ekor anjing pengesan K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia atau JBPM, Denti dan Frankie menjadi sandaran misi mencari dan menyelamat atau SAR mangsa gempa bumi di selatan Turki. Selain Denti dan Frankie, penghantaran pasukan penyelamat kedua dari Malaysia turut disertai 20 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia atau SMART, 30 anggota JPBM dan 20 pegawai Angkatan Pertahanan Awam atau APM. Ketua Komander Pasukan Khas Operasi Taktikal dan Penyelamat Malaysia atau STORM JBPM Ismail Abdul Ghani berkata, anjing pengesan dibawa bersama bagi memaksimumkan tugasan apabila berada di lokasi. Yang mana tujuan kita bawa anjing pengesan ini adalah untuk memaksimumkan tugasan bila berada di sana nanti. Yang mana seperti mana apa yang berlaku di Batang Kali, peranan unit pengesan ini ataupun anjing pengesan ini sangat-sangat membantu dalam usaha untuk mengesan di mana lokasi mangsa berada. Anjing pengesan ini sangat membantu dalam usaha mengesan lokasi di mana mangsa berada. Kedua-dua anjing terbabit dipilih menyertai misi itu kerana memiliki kepakaran mencari mangsa hidup dan mayat. Denti, anjing daripada baka Labrador dan Frankie daripada baka English Springer Spaniel masing-masing akan dikendali oleh pegawai bomba Tony anak Albert Mani dan Y Tibagaran. Kedua-dua anjing itu dibawa bersama untuk memastikan pasukan penyelamat Malaysia dapat melaksanakan operasi SAR dengan lebih berkesan. Beliau berkata pihaknya dimaklumkan ketika melaksanakan misi SAR, pasukan pertama SMART yang sudah tiba di Gaziantep berdepan beberapa cabaran agak besar iaitu cuaca ekstrim di lokasi bencana, koordinasi logistik dan pengangkutan serta faktor keselamatan geopolitik. Malaysia menghantar pasukan SMART yang dianggotai 70 anggota ke Turki bagi membantu misi SAR mangsa gempa bumi di selatan Turki sebagai tanda solidariti. Baik, sekian dari Bilik Berita. Untuk lagi berita, saksikan buletin bernama 11 pagi nanti. Dengan itu, salam Malaysia Madani dan salam hormat. Hai, kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan kali ini kita bersama dengan tetamu, kita nak berbincang tentang satu adat, satu budaya yang memang terkenal bukan sahaja di Indonesia tetapi juga di Malaysia. Dan kalau dekat Malaysia ni, kalau orang tak kenal nasi Padang, tak pernah makan nasi Padang, dia macam bukan orang Malaysia sangatlah. Betul. Dan macam kita bercakap tentang Minangkabau, saya suka bila kita sebutkan tentang, saya sentiasa kalau cakap pasal makanan, saya excited. Makanan Minang dan sebagainya. Macam Merina katakan, kalau tak rasa, pasti kita bukan rakyat Malaysia lah. Jadi hari ini kita nak berbicara berkenaan tentang Minangkabau dan juga mungkin asal-usul dan berkenaan tentangnya. Dan dengan itu kita ada tetamu yang cukup istimewa di studio bersama dengan kita, iaitu Heldi Zubir, Pengurusi Pertubuhan Masyarakat Minangkabau, Penampung Malaysia, dan juga kita ada setiausahanya iaitu Sofia Rini, Pertubuhan Masyarakat Minangkabau, Penampung Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih datang ke studio kita hari ini. Baik, okay, kita nak mulakan dengan soalan yang pertama.
bagaimana kita nak mengetahui secara ringkas apa itu Minangkabau asal usulnya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap terima kasih atas undangan pihak Bernama TV. Sebenarnya kalau nak bercakap tentang sejarah Minangkabau, saya bukanlah pakar dalam bidang tu. Cuma kalau setakat nak memperkenalkan apa itu Minangkabau, rasanya semua orang dah tahulah. Minangkabau itu satu suku kaum yang berasal dari Kepulauan Sumatera. Dan secara konsep kehidupan masyarakat Minangkabau ni dia ada di serata dunia. Jadi kehidupan orang Minangkabau biasanya hidup dengan berniaga lah. Termasuk yang you sebut tadi, nasi padang tadi. Ini memang tradisi orang Minangkabau. Merantau di mana-mana, mesti ada yang buka restoran nasi padang tadi tu. Macam baru-baru ni pun saya pergi lawatan ke Indonesia juga. Kat mana-mana pun ada kedai Minang dan juga makanan nasi padang ni. Memang famous. Betul. Dan kalau kita tahu juga susul galur Minangkabau di Malaysia ini, adakah dia memang direct daripada Sumatera Barat itu sendiri atau bagaimana kategori mereka yang ada di Malaysia ini, terutamanya di Negeri Sembilan dan juga beberapa kawasan di semenanjung Malaysia ni? Okey. Apa yang saya boleh jawab dengan soalan ni, orang Minangkabau seperti tadi yang saya sebut kan tradisi dia merantau. Jadi ada satu kelompok keturunan Minangkabau yang berasal dari Pagaruyuang, Sumatera Barat. Dia meneroka Negeri Sembilan itulah. Sampai sekarang orang Negeri Sembilan itu dikenali sebagai orang Minang. Sebab memang keturunan dia secara prinsip dia memang keturunan orang Minangkabau. Yang bukan hanya di Negeri Sembilan, juga kebanyakan di Selangor, macam di Gombak, di Ulu Langat, di Kajang, di Beranang, dan beberapa tempat lagi lah. Orang Minangkabau ni memang suka di mana-mana. Okey, kita nak bila kita bercakap tentang orang-orang Minangkabau ini, mereka satu kita tahu terkenal dengan kesuksesan berbisnes, berdagang dan sebagainya. Lepas tu kita tahu ada kuliner pedas, rendang, antara salah satu makanan Minang yang sangat popular. Walau di mana pun anda berada, memang makanan rendang ini famous. Dan satu lagi, kalau kita tahu mereka mempunyai adat istiadat yang sangat istimewa, yang amat mengamalkan ataupun menyebelahi kaum wanita itu. Mereka adalah satu bangsa yang lebih kepada orang kata matrilineal, di mana semua harta kekuasaan, gelaran, warisan diberikan kepada golongan wanita kan. Okey, tapi ramai juga yang tak tahu kalau kita bercerita tentang adat ni, adat-adat orang Minang ni, apa lagi adat yang mungkin kita tak berapa nak tahu sangat. Okey, sebelumnya saya nak ucap tahniah pada wanita Minangkabau lah. Pertama sekali, wanita Minangkabau ni sebenarnya sangat istimewa. Dari segi harta pusaka tu memang diperuntukkan untuk wanita. Dan kaum lelaki ini hanya diberi kekuasaan untuk menjaga sahaja. Itulah sebabnya kenapa laki-laki Minangkabau ni suka merantau. Sebab harta pusaka yang ada di kampung dia itu dah diperuntukkan untuk wanita. Jadi dia merantau tu dengan tujuan mencari harta sendiri. Yes. And then hebatnya orang Minang ni satu lagi, minta maaf cakap hebat. Okey. Dia mencari harta di perantauan dan sebahagian daripada hasil pencarian tu akan dikirim kepada saudara wanitanya di kampung. Itu kebiasaannya seperti itu. Oh, hebat. Okey. Puan Sofia, Puan Sofia ni boleh tak saya panggil Bunda Kandung? Boleh. Dia katakan memang wanita Indonesia dipanggil Bunda Kandung. Yang dah berkahwin. Kalau yang belum berkahwin, kita panggil Anak Daro. Anak Daro.
Anak Daro. Jadi saya anak Daro. Yang belum berkahwin. Slang dia macam pelik. Slang saya tu saya cuba dapatkan slang yang ni, tapi tak dapat juga. Nanti kita nak suruh Puan Sofia sebut betul-betul. Boleh. Puan Sofia, kita daripada tadi saya tengok je kat bawah tu, dia punya kuliner ni. Ini adalah apa masakan yang mungkin Puan Sofia nak kongsi dengan kita hari ni? Okey, terima kasih. Yang ini sebenarnya makanan, bila dikatakan makanan favourite, orang Minang sendiri dan juga makanan tradisi orang Minang. Kalau tak ada rendang Minang, bukan orang Minang. Pedas ataupun tidak? Okey, kepedasan tu sama ada pedas atau tidak tu tergantung kepada orang yang masak lah. Kalau ada yang suka pedas, akan pedas. Kalau kurang pedas, kita kurangkan cili tu. Tapi biasanya kalau untuk rendang, dia tak ada terlampau pedas. Dia untuk kesesuaian untuk semua orang makan. Okey. Tapi kita nak tahu juga apa keistimewaan rendang Minang ini. Sebab Boleh saya sambung sikit? Boleh. Rendang Minang ni pernah dinobatkan sebagai salah satu lauk pauk yang paling sedap di dunia. Di bawah CNN itu pernah International dikeluarkan punya ni. Di Amerika tak silap saya masa itu. Dinobatkan sebagai salah satu makanan yang tersedap di dunia. Ya. Kenapa tak bagi sudu boleh kita rasa? Okey. Kita nak tahu keistimewaan rendang kat Minang ini sendiri. Apa? Di mana keistimewaan dia? Adakah cara memasak, penggunaan bahan, rempah ratus ataupun kesabaran yang diperlukan untuk memasak ni? Apa keistimewaan dia? Kalau untuk masak rendang Minang ni sebenarnya kalau zaman dulu, kalau macam nenek saya dulu, dia masak 3 hari. Nak masak Masak rendang tu 3 hari baru siap. Okey. Sebab rendang Minang yang sebenarnya dia harus warna hitam. Berminyak dan daging tu memang seulas-ulas dan dia punya rempah tu memang terasa dia punya apa dia panggil bila masak lama-lama dengan api yang perlahan dia akan rasa macam hangus-hangus sikit tau, tapi bukan hangus sebenarnya. Sebab tu kalau macam masa di London tu, masa dekat Amerika tu, dia teruja kenapa warna hitam tapi tak pahit, kenapa warna hitam tapi tak hangit. Itu keunikan rendang Minang. Tapi tak pakai kicap dalam tak ada kicap langsung. Tak ada kerisik, tak ada kicap. Memang sepenuhnya santan dan juga rempah dan bumbu, dia panggil bumbu tadi. Rempah tu memang daripada bawang, bawang putih semua lengkap, kena lengkap. Dan juga santan tu kena cukup dengan kuantiti daging dan santan tu harus sama. Dia one to one lah, 1 kilo daging, 1 kilo. Biasanya 1 kilo daging, 4 biji kelapa dia. Harus santan pekat. Santan tu yang pure, yang pasti. Itu baru betul masak rendang. Itu menarik. Kita sebut menu utama. Kalau macam menu pemanis mulut, macam dessert sebegitu, bagaimana pula untuk orang Minang? Mungkin Encik Healthy boleh terangkan tentang dessert. Orang Minang lebih cenderung makan kerupuk. Kerupuk? Yes. Berbagai-bagai jenis kerupuk yang dikeluarkan oleh masyarakat Minangkabau. Dan itu pun dibawa ke mana-mana perantau. Maknanya di mana-mana orang Minang ni, di rumah dia mesti ada kerupuk. Sebab itu makanan semacam dah menjadi tradisi. Dalam kita nak menjawab orang punya kekeliruan antara orang Minang dan juga orang Padang, ini sebenarnya apa yang membezakan kedua orang Minang dengan orang Padang ni sebenarnya apa? Sebenarnya Padang tu adalah nama sebuah ibu negeri. Semacam kita di Selangor ni Shah Alam, ibu negeri Selangor. Sementara Minang tu sendiri adalah suku kaum yang menghuni negeri Minangkabau itu sendiri. Dan Padang tu kerana Padang tu terletak di negeri Minangkabau dan Padang tu ibu negeri Minangkabau. Jadi kalau orang dari Minang disebut orang Padang. Kalau dia memperkenalkan macam kedai makan, dia akan tulis nasi Padang. Sebenarnya tu nasi Minang sebenarnya. Faham. Itu dah menjawab tu. Itu kita dah faham dah. Sekarang ni nasi Padang tu sebenarnya nasi Minang. Tapi nasi kapau pula apa? Ini lebih istimewa. Ni kebetulan ni nasi kapau tu sebenarnya satu mukim. Ada satu mukim di negeri Minangkabau. Nama dia Mukim Kapau. Kalau you nak tahu yang nasi kapau ni dia ada di merata tempat
Di Malaysia juga ada, di KL, di sebelah tempat saya ada nasi kapau. Jalan Ta. Nanti bila you datang. Saya tahu kedai tu. Nanti Ayam you pop dia sedap. datang, ayam pop. Ni salah satu dari menu dia. Rendang dia. Kenapa rendang ni macam ni? Okey, sebab rendang ni dia on the spot, dia secara ekspres. Rasa tetap sama rendang Minangkabau, tapi cara masak dia lebih cepat. Sebab dia nak berniaga. Yang diceritakan Sofia tadi itu yang tradisional punya masakan rendang. Ambil masa 3 hari baru boleh siap. Okey. Dan kita kan sebelum kita berehat seketika ni ada satu pendapat yang menyatakan bahawa orang Minang ni pelik. Kalau pelik bahasa Indonesia tu kedekut. Kita nak memahami betul ke orang Minangkabau ni memang kedekut ataupun bagaimana? Cik Albi ke Puan Sofia nak jawab? Kalau bahasa Minang dia kedekut tu ceke. Lebih ringkas ceke. Ceke itu sebenarnya rasanya lah. Ini individual. Okey. Apa bangsa pun ada yang kedekut, ada yang pemurah, bukan? Mungkin lebih kepada berjimat cermat tapi kan? bagi konsep Minangkabau, ceke itu dikategorikan sebagai orang yang suka berjimat cermat. Bukan kedekut ya. Kalau kedekut tu macam ya kedekut, you faham apa makna kedekut. Tapi ini orang kedekut dia tak bawa rendang menjamu kita di studio. Dia lebih kepada suka berjimat cermat. Okey, faham. Itu kategori ceke yang dimaksud dalam bahasa Minangkabau tadi. Logik juga sebenarnya kan. Hari ini banyak kita belajar bahasa baru Minang. Itu bercakap tentang menu dan juga kulinernya. Jadi kita tertarik juga nak tahu apa adat budaya yang mungkin kita jarang-jarang dengar yang boleh nak kongsikan bersama dengan kita hari ini, Puan Sofia. Tapi kita pergi rehat dulu lah. Kita nak kena rehat dulu ya. Kita rehat dulu. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana. Ya, baik. Tadi kita dah banyak berbicara berkenaan tentang apa kuliner makanan orang Minang dan asal-usulnya. Tapi ini kita nak cerita sesuatu lagi menarik berkenaan tentang acara kenduri kahwin. Apa itu, Dina? Okey. Mereka akan adakan Panampuang Baralek Gadang. Tepat sekali. Kalau salah sebut, minta maaf lah. Mungkin ada bau-bau kari di sikit. Itu bukan bau nasi padang. Tetapi tak apa, kita tanya juga kepada tetamu kita. Dan seperti sebelum kita berehat seketika tadi, Saliha juga ada bertanya tentang larangan ataupun perkara-perkara mungkin adat istiadat yang mungkin normal kepada orang-orang Minang. Tetapi kami yang berada di luar golongan Minang ni tak berapa nak tahu. Mungkin Puan Sofia nak jelaskan dulu. Okey, tentang larangan. Larangan ke perkahwinan ke apa ni, dan menjadikan dia bukan tabu tau. Dia ada sekadar larangan di mana benda tu bukan bermaksud tak boleh dibuat. Tapi ia tak dibiasakan. Contohnya mungkin sebahagian daripada kita pernah dengar untuk kahwin sesama suku. Kalau dalam Minangkabau sebenarnya kita tak dibiasakan ataupun kalau boleh jangan kahwin sesama suku. Ini kerana besar kemungkinan keturunan daripada nenek moyang yang di atas tu mempunyai jalur yang sama. Jadi untuk mengelakkan daripada kita berkahwin sesama suku tu, untuk orang kata apa, untuk mengelakkan daripada terjadi apa-apa yang tak baik lah. Jadi kita tak berapa dibiasakan untuk berkahwin sesama suku. Mungkin Cik Heldi boleh terangkan lebih lanjut tentang perkara ni. Saya pun tak berapa pandai sangat sebenarnya. Ya, itu saya hanya nak menambah sikit sajalah berkenaan kahwin sasuku dia panggil. Kenapa tak dibiasakan kahwin sasuku? Yang pertama sekali, selain daripada mungkin dari asal usul yang sama, yang kedua penghulu dia yang orang yang sama. So macam mana dia nak mengkahwinkan anak kemenakan dia sama anak kemenakan dia sendiri? Itu dah tentu tak mungkin. So dengan siapa dia akan berbincang-bincang masalah ni, kerana dia mengepalai suku tu sendiri. Itu yang pertamalah. Yang kedua, dari segi keturunan,
alangkah eloknya kalau kita bercampur dengan suku lain supaya perkembangan masyarakat Minang itu sendiri akan lebih berkembang sesama inilah. Okey. Alright. Kita nak berbalik kepada kita punya topik juga tadi, Panampuang Baralik Gadang. Okey, kita tahu gadang tu besar. Tapi kita tak faham lagi perkataan Panampuang dan juga Baralik ni. Mungkin kita boleh dijelaskan maksud Panampuang Baralik Gadang ini. Okey, kalau kita terjemahkan ungkapan Panampuang Baralik Gadang tu, bahasanya Panampuang Kenduri Besar. Okey. Baik. Bila Kenduri besar sebut sedap sikit Panampuang Gadik besar. Kalau kita sebut macam kita kena praktis lagi Kenduri besar. Okey. Apa itu kenduri besar? Okey. Di sini kita akan mengadakan tujuan utamalah Panampuang Baralik Gadang ni. Kita yang utama sekali tujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara anak keturunan Panampuang itu sendiri sesama mereka. Itu yang pertama. Tapi bukan hanya setakat tu. Kita juga ingin mempererat hubungan silaturahmi antara orang anak keturunan Minangkabau Panampuang tu dengan suku-suku Minang yang lain. Baik. So di bila Malaysia. Dan juga bukan cukup sampai di situ. Kita juga ingin mempererat atau memendekatkan diri bersama masyarakat lain yang ada di bumi Malaysia ni, sesuailah dengan seruan PM kita, masyarakat madani tadi itu. Itu so, matlamat bila dia. acara ini akan diadakan? Okey, insyaAllah acara akan diadakan pada 5 Mac tahun ni, jatuh hari Ahad. Akan diadakan di Dewan Ideal Convention Center Shah Alam. Besar. Ya, di situ. Gadang bona. Gadang. Itu dia ayat dia. Nanti kita jemput Okey. So apa aktiviti ataupun pengisian yang akan diadakan semasa 5 hari bulan itu nanti? Okey, antara pengisiannya seperti yang kita tahu, Baralik Gadang tu kenduri besar. So salah satu pengisiannya kita akan ketengahkan adat perkahwinan, bagaimana orang Minang tu berkahwin dari segi adat istiadatnya, macam mana dia masuk, macam mana dia orang kata apa, dia bersanding, berpakaian. Kita akan ketengahkan semua tu. Okey. Dan bercakap tentang perkahwinan orang-orang Minang ni, dia sangat menarik sebab satu adalah pakaian tradisi dia. Lepas tu kita ada yang ada suntiangnya, suntiang gadang, suntiang ketek. Apa tu? Itu sebenarnya dia punya yang gadang tu, dia punya suntiang tu tinggi, bila tinggi. Ada maksud dia tu. Tinggi, ada kecil kan. Nanti yang gadang tu yang tinggi. Yang ketek tu yang rendah sikit. So apa simboliknya yang besar, yang kecil ni, ataupun anak sulung pakai yang gadang, kalau anak yang bongsu tu dia pakai yang kecil. Wajib pakai atau bagaimana? Itu dalam perkahwinan kita wajib pakai. Okey. Barangan kemas pula macam mana? Barang kemas tu memang orang Minang ni memang terkenal dengan suka berhias. Jadi nak jadi orang Minang kena banyak berhias. Kan? Dia memang macam tu, sebab kalau boleh dia suka yang perempuan, kalau bunda kandung tu harus bertampilan cantik dan berhias. Actually macam saya pakai sekarang ni sebenarnya pakaian bunda kandung. Pun nak tanya tadi tu, apa attire yang dipakai atau pakaian hari ni, ada maknanya ke ataupun orang Minang biasa pakai ke, macam mana Puan Safia? Ya, itu pakaian tradisi Minangkabau. Tradisi Minangkabau. Okey. Dia pakaian bunda kandung yang sebenar. Bunda kandung kanduang. Susah betul. Belit saya sebut. Okey. Bunda tu memang dia pakai baju macam ni. Ya, kalau kita pergi acara rasmi, kita harus berpakaian seperti ini. Ini adalah kain batik tanah liat. Ini adalah batik tradisi orang Minang. Dan buatan orang Minang. So apa keistimewaan batik tanah liat ni? Kita panggil tanah liat. Okey, kalau you tengok motifnya itu. Motif dia. You akan nampak tentang yang satu ini dipanggil rangkiang. Rangkiang ni kalau di Minangkabau tu kan ada rumah gadang dia panggil. Di samping rumah gadang tu ada semacam gazebo kecil tu. Itu dipanggil rangkiang.
Okey. Rangkiang tu gunanya kalau zaman dulu-dulu untuk menyimpan padi. beras, padi. Menyimpan padi. Saya tahu, saya pernah nampak masa saya pergi rumah gadang dekat Padang. Dekat Pagarui mungkin. Ya, Ya, ya. Banyak dia ada. rumah seperti itu ya. Tapi sekarang ni dengan peredaran zaman, dengan modernnya dunia sekarang, Ya. orang dah tak begitu memperhatikan tentang ini. Okey. Cuma dari segi sudut pakaian tetap ditampilkan kebudayaan tu secara simbolik dengan pakaian tu sendiri. Termasuk yang saya pakai ni juga. Ada juga okey. yang ini tu. Ini Nampak kalau macam sekilas laki-laki pandang macam kain Minangkabau, pelikat. kalau ada acara-acara resmi, Ya. dia akan berpakaian inilah, ada macam semacam pelikat. Ya, macam sandal sarung. dekat, bukan sarung. Oh, Tapi simbolik dia yang atuk saya dulu pernah bagi tahu saya. ya. Orang Minang ni dari kecil, lelaki ni kan dia tak hidup di rumah. Dia tidur biasanya di luar, di surau. Okey. Dari kecil tu dari seawal kecil, usia saya berapa? awal usia 7 tahun. Okey. Dan dilatih untuk berdikari. Jadi kita masa kanak-kanak tu kita akan membesar di surau. Di situ akan belajar mengaji, sembahyang dan bersilat. Baik. Nah, itu. Silat. Jadi Silat didikan tu- keluarga tu seawal orang kata umur 7 tahun lagi mendidik untuk menjadi Ya, berdikari. untuk berdikari, yes. Jadi kenapa ada sarung ni? Masa kecil, sarung ni kan kadang-kadang, maklum kita budak-budak ni, kadang nak berlari sana sini, seluar kotor, nak solat tu susah nak guna seluar. So, kita ada kain Terus sarung pakai untuk sarung. guna untuk solat. Itu keistimewaan dia. Okey, macam-macam sebenarnya boleh kita gunakan. Banyak Lipat- multifunction. Ya. Lipat kecil-kecil boleh jadikan bantal. Yes. Kalau sejuk boleh jadikan Yes. selimut. Yes. Panas Yes. boleh Yes. jadikan. Itulah budaya orang Minang. Okey. okey. Dan kita banyak lagi nak cakap tentang perkahwinan, terutamanya tentang maharnya, kan mahar yang dikatakan japuit. Caput. Ya, japui anak Dia dara. berjumpa anak darah. Okey. Tapi Kita nak berehat dulu juga sebentar bersama okey. Tapi tak apa, kita nak sambung lagi juga betul. perbincangan Akan kita kita. cerita tentang mahar perkahwinan orang-orang Minang ini. Mahar dia macam mana? Japuit tu macam mana? Kalau berbeza dengan kaum-kaum lain mungkin di Indonesia sendiri dan juga Malaysia sendiri. Okey. Di Minangkabau ada beberapa daerah. Ada yang daerah Bukit Tinggi, daerah Pariaman, Payakumbuh, Batu Sangkar, dan setiap daerah punya kebiasaan yang berlainan. Kalau di Pariaman, yang saya bukan dari Pariaman, tapi saya difahamkan kalau dari Pariaman tu biasanya orang perempuan yang pinang lelaki. Baik. Gitu. Tapi kalau di Bukit Tinggi sama aja dengan budaya kita di sini. Orang lelaki yang meminang wanita lah. Tapi bab hantaran tadi itu sebenarnya boleh ada, boleh tak ada. Bagi masyarakat Minang secara keseluruhan lah. Itu tak terikat dengan hantaran tu, bukan sesuatu yang wajibkan. Okay. Dan semasa panampuang Baralik Gadang ini 5 hari bulan ini, adakah nanti memang ada perkahwinan yang betul-betul diadakan di situ? Bukan. Kita hanya simbolik. Simbolik perkahwinan. Kita menampilkan 6 pasangan pelamin Seperti showcase pengantin gitu. untuk Simbolik kita peragakan Pakaian. kita tonjolkan untuk tatapan masyarakat. Okey. Sebegini rupalah orang Minangkabau kalau berkahwin. Okey. Baik. Bercakap tentang itu, katanya ada 6. Ya. Okey, apa perbezaan ke-6 pengantin ataupun pelamin ini? Apa perbezaan Kita yang ketara? sebenarnya untuk membezakan tentang kenapa ada 6. Sebenarnya kita ingin menonjolkan tentang setiap pakaian pengantin yang dipakai oleh kita panggil marapulai untuk bersanding. Tadi kata ada suntiang gadang, suntiang ketek, ada tengkolok tanduk, ada apa lagi, baju lain-lain yang ada beberapa jenis pakaian pengantin lain. yang berbeza-beza. Ya. So kita tonjolkan semua. Semua Jadi baju. kepada yang hadir tu boleh cuba teputan untuk bergambar. boleh cakap gambar. Boleh boleh tengok, boleh ambil gambar, itu semua boleh lah. Baik. Jadi bicara berkenaan tentang yang nanti showcase yang akan diadakan itu nanti, mungkin ada juga tetamu istimewa ataupun kita panggil penyeri kepada yang akan diadakan nanti. Bagaimana Puan Sofia?
Untuk penyeri, untuk tetamu istimewa yang kita tetamu jemput. khas mungkin. Penyeri. Ya. Okey, tetamu khas yang kita jemput sekarang ni, okey, kita akan jemput Gubernur Sumatera Barat sendiri. Okey. Turun Untuk ke Malaysia ya. Untuk hadir ke acara kami. Aha. Selain daripada itu, Bupati Agam. Bupati Agam tu di Bukit Tinggi. Memang kita akan jemput dia pun akan hadir. Selain daripada orang-orang besar Minang di Malaysia dan di Indonesia. Okey, itu antara penyerinya. Okey, dan kalau Kita juga akan hadirkan artis-artis Artis Minangkabau. Minang juga. artis Berarti ada artis ke penyanyi atau Ya. tidak? Okey, ni kalau kita lihat ini Merantang Kasiah 2 ni apa sebenarnya Merantang Kasiah ni? Itu dia. Macam Okey, merantau merantang kasih. kasiah tu maknanya kasiah tu kan semacam kasih sayang. I see. Jadi kita memperlebar kasih sayang sesama kita orang penampuang. So ini adalah Itu edisi maknanya. yang kedua lah. Saya tahu tu Menara Jam Gading. Jam Gadang Gading pula. Adakah you tak ingin bertanya tentang mekar tu? Mekar Boleh juga tu, Tu ada bawah sebelah kanan. Okey. Mekar tu apa? Okey, mekar perfume ni adalah hasil produk anak negeri Penampuang tu sendiri. Okey, apa keistimewaannya tu? Itu perfume? adalah sejenis perfume. Okey. Ada perfume untuk kita, ada perfume untuk pewangi udara, air freshener. Okey. Okey. Itu boleh didapati di seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak. Di mana-mana kedai makan, di mana-mana kedai runcit, pasti you jumpa itu di kaunter-kaunter. Okey, banyak showcase, ada perfume, ada baju, perkahwinan. Katanya ada tarian juga. Ada. Yes, kita ada tarian berbagai-bagai. Okey. Kita ada satu kumpulan kesenian yang dah mendunia dari Bukit Tinggi. Dia nanti akan mempersembahkan tarian piring, tarian gelombang, tarian randai, tarian api dan ada beberapa jenis tarian lah. Okey, dan kalau anda semua ingin tahu lebih lanjut Ya. tentang masyarakat Minangkabau, boleh saja pergi ke IDCC di Shah Alam pada 5 hari bulan. Dan kalau nak dapat maklumat lanjut, mana mereka boleh pergi? Boleh Mereka boleh dengan- menghubungi dengan boleh hubungi saya sendiri Okey. ataupun email ataupun boleh ke Facebook kami Penampuang Pertubuhan kami Pertubuhan Penampuang Malaysia. Okey, pergi baik. saja. Okey, Penampuang. Jadi jangan lupa untuk anda pergi ke Penampuang Baralik Gadang. Hati-hati saya sebut tamu silap. Betul. Baiklah, kita nak berehat seketika. Kami tinggalkan anda dengan pesanan khidmat masyarakat ini untuk sama-sama kita berjaga-jaga. Saksikan. Silakan. Kembali terus setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Untuk slot ini cukup menarik. Kita bawa orang cukup bukan asing lagi dalam industri seni tanah air Malaysia. Dan yang disebutkan adalah Datuk Freddy Fernandez, Presiden Karyawan. Dan kita nak ucapkan selamat datang. Tadi kata tak jumpa datang ke sini, jalan ke sini. Ya, sesat sikit. Okey, baik. Waze lah dia bawa Waze saya lah, tempat lain pagi pula ni. kan. Okey. Lelaki tu. Kita nak mulakan soalan permulaannya ialah kita tahu Datuk adalah seorang salah satu founder ya untuk Karyawan Malaysia. Jadi Betul. bagaimana karyawan ini fungsinya membela nasib-nasib orang kata apa ahli-ahlinya sendiri? Kita dari beberapa aspek lah. Kita yang pertama kita utamakan kebajikan kerana ramai artis yang sakit, yang susah dan sebagainya. Khususnya zaman Covid dan juga selepas tu ada yang ramai yang tak ada kerja dan sebagainya. Jadi kita utamakan kerja-kerja untuk membantu. Tapi kita dapat kerjasama yang baik dari Finas, dari Motek dan agensi-agensi yang lain. Juga dengan pihak swasta macam Aeon Supermarket. Sorry saya sebut nama. Tapi pasal dia banyak bantu. Dia bagi 500 artis bungkusan makanan setiap bulan untuk 6 bulan. Itu benda macam tu yang saya kena berterima kasihlah, bersyukurlah atas bantuan mereka kepada artis. Jadi baru-baru ini pun semalam saya jumpa Syazali P. Ramli. Pasal dia pun susah kan dan juga kena buat rawatan untuk isteri dia yang ada sakit belakang dan sebagainya. Jadi kita pun selain daripada kebajikan, kita jaga hak mereka. Okey. Perlindungan hak kerana
ramai artis tak tahu tentang hak mereka. Mereka berhak dapat royalty setiap kali lagu dikeluarkan di radio, tetapi ramai tak tahu. Atau tak ambil tahu. Pasal dia kata itu complicated sangat, saya tak tahu apa apa yang saya tengok dia orang gaduh-gaduh je. Dan bercakap tentang royalty ini, difahamkan bahawa royalty yang diterima oleh Sazali P. Ramlee akan tamat bulan 5 dan itu adalah menandakan 50 tahun. Tahun inilah dia akan dikutip terakhir tahun ini dan dia akan dapat tahun depan lah. So bagaimana dengan permohonan untuk menganjakkan daripada 50 tahun tu ke 70 tahun itu? Itu saya rasa ambil masa lah. Kerana kena perlu akta dan sebagainya. Kerana kita pun kerajaan baru kan. Jadi menteri baru harus kaji. Mereka harus mengadakan kajian yang mendalam tentang perkara ini dan juga bawa ke parlimen dan dibahaskan di sana dan sebagainya. Jadi kena ambil kira semua pasal ini royalty copyright melibatkan seluruh dunia kan. Mereka punya hak cipta dan karya-karya mereka akan diberi perlindungan 20 tahun lebih kalau akta itu dilanjutkan. Tetapi jadilah itulah kerajaan harus kaji semua aspek sebelum buat apa-apa keputusan. Jadi sebaliknya mungkin ada pihak yang boleh tolong Shazali. Shazali tak perlu banyak juga. Dia kata kalau boleh bagi 1,000 sebulan pun saya cukup bersyukur. Jadi saya akan carilah mana-mana sponsor ke syarikat yang boleh bantu beliau dan untuk menjadikan beliau, ayah dia pun hidup dalam susah dan sekarang kita dah bagi gelaran Tan Sri dan sebagainya, tetapi sekarang anak dia pun susah. Jadi kita kena ambil kira lah sikit, ambil berat sikit lah tentang dia punya kebajikan. So saya haraplah pihak swasta atau mana-mana syarikat yang nak bantu, silakan. Itu dia peranan karyawan, bukan sahaja menjaga mereka-mereka daripada industri seni tetapi juga mempertahankan hak mereka. Namun kalau kita bercakap tentang hak, baru-baru ini ramai yang memperkatakan, antara artis yang mengatakan tentang kerja lebih daripada had waktu yang ditentukan untuk pekerja industri, kru dan sebagainya. Jana Nik dah cakap, Shahnaz dah cakap dan sebagainya. Dan ada juga percanggahan antara seniman dan juga Finas. Mereka mengatakan bahawa akta kerja 1955 ini seolah-olah macam tak relevan dengan industri. Tetapi kita nak jaga pekerja-pekerja kita dalam industri. Bagaimana keadaan ini sebenarnya? Ya, saya rasa semua perkara boleh dibawa bincang. Itu yang saya rasa. Kalau kita gaduh dekat media aja, dia tak akan ke mana. Semua orang akan terkilan dan lepas tu tak dapat buat apa-apa yang baik. Jadi saya haraplah Finas mungkin boleh panggil semua pihak dalam industri untuk bincang perkara ini. Kerana memang ada syarikat produksi yang meneruskan penggambaran selama 20 jam kerana pada esoknya dia sudah tamat dia punya sewaan untuk studio, dia punya peralatan semua kena hantar balik dan sebagainya. Ada orang lain nak pakai. Jadi mereka kena habiskan. Kalau tak habis, mereka kena teruskan. Tetapi mereka harus ada urusan dengan pihak pelakon, pihak artis, pihak kru dan sebagainya untuk bayaran lebih. Janganlah minta dia orang bayar kerja overtime tanpa sebarang overtime kan. Ini pun betul so juga. Kena ada budi bicara lah kan. Pastikan gitu. bila walaupun kerja overtime itu semuanya pun kena ada pembayarannya juga. Itu yang semua orang kata penggiat industri seni tanah air kena tahu berkenaan tentang ini. Dan bagaimana pula dengan kita punya usaha untuk memperkasakan mereka yang bekerja dalam industri ini mencarum KWSP dan juga PEKESO. Bagaimana setakat ini usahanya? Adakah kita sedang berusaha untuk PEKESO. KWSP itu satu yang lebih rumit sikit kerana melibatkan mungkin akta dan sebagainya kan. Jadi PEKESO tu saya rasa jumlah dia kecil dan kita pun boleh galakkan artis untuk
mencarum ke dalam Perkeso untuk perlindungan mereka lah, khususnya seperti zaman COVID ramai yang tak kerja. Betul. Perkeso akan bantu. So banyak kebaikannya. Jadi kita akan jumpa dengan Perkeso minggu depan dan bincang perkara ni, dan EPF pun kita akan tengoklah macam mana kita nak uruskan EPF, tapi untuk majikan dalam kontrak bayar EPF pada orang yang dikontrakkan Itu susah sikit. Susah sikit. Complicated. Kita sendiri kena macam Ambil inisiatif. atau atas diri sendiri kita punya own kita punya just voluntary lah, sukarela kita kena mencarum untuk masa depan kita. Mungkin 55 tahun kita boleh keluarkan, semasa kita tak boleh berlakon atau menyanyi lagi kita dapat EPF tu ya. Jadi itu satu perlindungan yang baik, tetapi ramai tak tahu dan tiada siapa yang uruskan untuk mereka yang terlibat dalam industri. Jadi mungkin sesuatu yang kita kena tengok jugalah. Kita melihat industri seni tanah air kita sekarang banyak rencahnya, banyak kalanya, tak naklah sebut apa isu-isu yang terlibat, tetapi pastinya hari ini kita ada seseorang yang perjuangkan anak-anak seni ini. Ya, banyak kerja. Banyak kerja boleh buat. Pendapat Dato' Freddy sendiri bagaimana tentang perkembangan industri tanah seni sekarang ini? Ya, kita ada apa yang kita melihat dalam industri ini, apabila sebuah persatuan tidak berfungsi, ada pihak yang keluar tumbuhkan lagi. Lepas tu itu tak berfungsi, keluar tumbuh lagi. Jadi kita ada 50 persatuan mewakili muzik dan filem dan sebagainya. Tetapi saya mulakan dengan muzik. Saya gabungkan semua persatuan dalam satu gabungan yang dinamakan Music Malaysia. Baik. So kita ada keahlian dan sebagainya. Keahlian dari persatuan. Kita sudah ada 13 persatuan. Termasuk dari Sabah, Sarawak, artis Cina, artis India, show promoter alive dan juga persatuan pemuzik dari Penang, Kedah, Kelantan. So saya jemput semua persatuan dalam industri muzik untuk join menyertai gabungan ni. Dan mungkin kita buat satu gabungan yang lain untuk filem juga. Filem pun banyak persatuan, tetapi filem mungkin rumit sikitlah kerana mereka pun ada banyak bidang cabangnya juga ya. Itu dia antara yang dilakukan oleh karyawan untuk memartabatkan golongan seni. Terima kasih Dato' Freddy Fernandes kerana sudi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan itu saja yang dapat kami kongsikan kepada anda semua penonton Apa Khabar Malaysia untuk edisi kali ini. Ya, dan hari ini banyak kita kongsikan berkenaan tentang Minang dan juga memartabatkan golongan seni. Saya Nur Salihah Azmi. Kalau sebarang respon, maklum balas, anda boleh hantar ke email kami akm.tv@gmail.com. Bye. Assalamualaikum. Terus bangkit yakin berdiri.